Ya, Assalamualaikum dan juga selamat siang. Nama saya Muhammad Nabi Arif Hafiz dari teman-teman saya daripada kumpulan 11. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang tajuk kelas kerja kami, iaitu CPSMI Menyediakan Udara. Jadi mari kita pergi kepada pendahuluan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, jadi kita kena tahu dulu apa maksud CPSMI. Jadi nama panjang dia kita boleh panggil pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi, ia adalah dasar kerajaan yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid sekolah, rendah dan juga selamat. Jadi, sebab apa ia dilaksanakan? Ia adalah pepunca daripada kemerosotan dalam kalangan pelajar di Malaysia. Jadi, pada waktu itu, Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, dia telah menganalisis uh, kemerosotan bahasa Inggeris dalam kalangan generasi muda. Jadi, dasar PPSMI ini telah diperkenalkan bagi pada ketika itu untuk membaik pulih bahasa Inggeris yang sangat pada tahun 2000. Jadi, pendahulu pada dasar PPSMI ini adalah murid tahun 1 sekolah rendah pada tahun 2008 dan juga murid tingkatan 1 dan juga tingkatan 6 rendah di sekolah tengah pada tahun 2007. Jadi dasar ini telah bermula pada tahun 2003 sehingga 2007 uh, pada Peperiksaan UPSR, TMR, SPM dan juga SPM. Jadi PPSMI ini telah berakhir ataupun telah dimasukkan oleh uh, Kementerian Pelajaran Malaysia pada tarikh 8 Julai 2009 atas dasar suatu sistem ini dijalankan, uh, ia tidak memberikan impak yang baik kepada golongan-golongan uh, pelajar pada tempoh 8 tahun tersebut. Jadi ia telah dimasukkan sepenuhnya di sekolah di setiap sekolah pada tahun 2000. Okey. Sewaktu PPSMI ini dijalankan, objektifnya adalah pertama, mencapai taraf negara maju sebagai uh, persediaan awal untuk bersaing dalam era globalisasi pada masa kini. Sebab kita tahu bahasa Inggeris ini merupakan bahasa uh, yang digunakan pakai oleh setiap negara untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi, uh, ia merupakan bahasa yang paling penting dalam mengembangkan teknologi kita. Okey, objektif yang kedua adalah mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan dan pembangunan bangsa. Yang saya kata tadi, ia merupakan uh, bahasa untuk berkomunikasi dengan negara luar. Jadi, apa-apa benda, apa-apa perkara yang kita perlu uh, cari atau bila kita mencari maklumat, kita perlu menggunakan bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, seperti yang saya kata juga, bahasa Inggeris juga merupakan bahasa yang digunakan di peringkat antara bahasa dan penguasaan dalam bahasa ini akan membolehkan akses mudah kepada maklumat dalam bidang ini, iaitu bidang sains dan teknologi. Sebab kita, bila kita buat research tentang setiap maklumat, kita mesti mendapat uh, research tersebut dalam bahasa uh, Inggeris. Jadi kebanyakan maklumat memang terdiri daripada bahasa Inggeris. Jadi sebab itulah bahasa Inggeris ini uh, perlu diguna pakai kepada setiap masyarakat di. Jadi ringkasnya saja. Okey, setelah buat menganalisis sepanjang 8 tahun, uh, ini kita ambil contoh pada negara Terengganu dan Malaysia. Jadi kita telah pilih banyak 300 orang murid tingkatan 2 daripada 12 sebuah sekolah yang terdiri daripada
sekolah. Dengan ini dia selamat. Jadi hasil kajian mendapati bahawa bila PPSMI ini dijalankan, tempoh pelaksanaan keputusan pelajar semakin merosot, terutamanya sekolah harian di luar bandar. Jadi bila PPSMI ini dijalankan, kebanyakan ibu bapa, terutamanya daripada kalangan murid sekolah rendah, tidak bersetuju dengan bahasa Inggeris ini, kerana sistem ini telah, bagi mereka sistem ini akan menjatuhkan ataupun merosakkan bahasa ibu kita. Jadi dia akan memisahkan setiap pelajar, sebab kita daripada kecil lagi kita telah diajar oleh daripada ibu bapa kita untuk menggunakan bahasa Inggeris. Jadi untuk menggunakan bahasa Inggeris mengambil tempoh yang agak lama untuk memahami. Jadi menurut kajian Isti'aru juga, banyak 60% murid Melayu tahun 5 tidak memahami ajaran guru di sekolah dalam bahasa Inggeris, dan juga 87% daripada pelajar Melayu merasa susah menggunakan dan juga menjawab bahasa Inggeris untuk subjek sekolah. Yang saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, isu dan permasalahan yang hendak dibangkitkan ialah grade pelajar akan menurun dan menyusahkan pihak sekolah serta kesan buruk pada masyarakat sekalian, dan akhir sekali membebankan ibu bapa. Jadi, isu pertama ialah grade pelajar akan menurun. Jadi, isu yang boleh dibangkitkan berkaitan PPSMI merugikan negara adalah grade pelajar akan menurun disebabkan penguasaan bahasa Inggeris yang kurang tinggi. Ini kerana kebanyakan pelajar tidak dapat memahami soalan dengan sepenuhnya, malah tidak dapat menerima jawapan penuh seperti yang dikehendaki mereka. Pelajar akan kurang yakin untuk menjawab soalan dengan menggunakan bahasa Inggeris, dan ini akan membawa impak yang negatif dalam pencapaian untuk subjek tersebut. Bukan itu sahaja, pelajar juga menghadapi kesukaran dalam memahami apa yang diajar oleh guru kerana kurang penggunaan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. Perkara ini boleh dilihat oleh pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar kerana keluarga mereka kurang terdedah dengan bahasa Inggeris, dan ini membuatkan mereka kurang kelebihan berbanding pelajar yang sudah terdedah dengan bahasa Inggeris sejak dari kecil oleh keluarga mereka. Bila perkara ini dibiarkan, ia akan menurunkan grade pelajar dalam subjek matematik dan sains, malah ia akan menurunkan skema markah dalam subjek tersebut kerana ramai pelajar yang gagal. Ini akan merendahkan mutu pelajaran di Malaysia dalam bidang sains dan teknologi, serta tak dapat melahirkan insan yang akan membangunkan negara untuk menjadi lebih maju. Kesimpulannya, pelajar akan menjadi kurang minat dalam mempelajari subjek sains dan matematik kerana mengalami kesukaran dalam memahami pelajaran tersebut di dalam kelas. Jadi untuk isu kedua ialah menyusahkan pihak sekolah. Pihak sekolah, jadi ini kerana PPSMI menyusahkan pihak sekolah penyediaan buku teks bahasa Inggeris. Kebanyakan sekolah telah menyediakan buku teks bagi subjek matematik dan sains dalam bahasa Inggeris. Kebanyakan sekolah telah menyediakan buku teks bagi subjek matematik dan sains dalam bahasa Melayu, tapi untuk menukar semua buku teks kepada bahasa Inggeris akan memakan banyak masa dan tenaga untuk dilaksanakan. Bukan itu sahaja, guru akan menjadi memangsa keadaan kerana mereka perlu membiasakan diri dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan pelajar. Guru akan mengalami kesukaran sekiranya mereka tidak biasa dalam berkomunikasi bahasa Inggeris, malah mereka perlu memastikan anak murid tidak bagus dalam bahasa Inggeris atau apa yang ingin mereka sampaikan. Itu saja. Yang besar akan terjadi kerana sekolah perlu menyediakan latihan dan peralatan kepada guru supaya dapat menyenangkan kerja mereka.
Bukan latihan dan peralatan sahaja punca kerugian besar, penyediaan program untuk bantu pelajar dalam menguasai bahasa Inggeris juga makan belanja yang banyak supaya dapat memudahkan mereka berinteraksi dengan guru di dalam kelas. Penggunaan bahasa Melayu akan lebih memudahkan guru untuk mengajar di dalam kelas, malah pelajar akan lebih senang untuk memahami dan bertanya soalan berkaitan apa yang dipelajari mereka. Kesimpulannya, PPSMI akan mengehatkan interaksi antara guru dan pelajar dalam kelas untuk mereka serta merugikan pihak sekolah dalam pelbagai aspek. Ya? Assalamualaikum diucapkan kepada Ustaz dan semua. Nama saya Muhammad Khairi Ikhwan bin Cik Alwi daripada kelas 554 EE03 dan saya akan menceritakan tentang isu dan permasalahan pendidikan bahasa Inggeris dalam matematik dan sains. PPSMI ini juga bukan sahaja memberi impak kepada pelajar dan pihak sekolah, tapi ini juga memberi kesan buruk kepada masyarakat sekeliling. Seperti yang kita tahu, Perlembagaan Malaysia menekankan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi, PPSMI ini telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan di Malaysia dengan menerapkan bahasa Inggeris dalam pembelajaran sains dan matematik. Apabila ini berlaku, tanpa kita sedar, kita telah mengkhianati perjuangan orang dahulu untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Kita boleh lihat perubahan ini berlaku menerusi anak muda yang mengikuti telunjuk perubahan yang dibuat di dalam pendidikan oleh orang atasan sebagai alasan untuk meningkatkan pengetahuan seorang pelajar. Saya sebagai seorang pelajar amatlah bersetuju untuk menjadikan bahasa Inggeris untuk sebagai pembelajaran sains dan matematik, tapi kesan dia amatlah buruk apabila di dunia luar. Sebagai contoh, wujudnya dua bahasa yang bertembung iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kita sendiri boleh lihat masyarakat sekarang berkomunikasi sesama sendiri dengan mencampur adukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sehingga mereka tak mampu bercakap bahasa Melayu sepenuhnya dengan lancar. Bahasa Inggeris yang telah dibiasakan membuatkan mereka lupa maksudnya dalam bahasa Melayu. Kalau dilihat dari segi pengetahuan, seorang yang mampu bercakap dengan dua bahasa ini amatlah hebat dan pandai, tapi keupayaan dan kepandaian manusia berlainan mengikut keupayaan masing-masing, langsung memberikan kesan yang buruk kepada bahasa Melayu. Mungkin dari segi penguasaan bahasa utama Malaysia, tanpa wujudnya anak muda yang mampu bercakap bahasa Melayu dengan lancar, maka pupuslah bahasa rasmi Malaysia iaitu bahasa Melayu. Sejak PPSMI ini diperkenalkan pada 19 Julai 2002 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, berlakulah perubahan yang besar dalam industri pendidikan dan politik di Malaysia, langsung menerima banyak tentangan daripada orang terdahulu kerana amatlah sukar untuk membiasakan diri dengan menguasai dua bahasa pada yang sama. Para pelajar dan guru juga amatlah menentang perubahan ini walaupun hal ini berangsur-angsur, bukanlah secara serta-merta kerana perubahan baru ini menyusahkan para pelajar dan guru yang telah membiasakan diri dengan bahasa Melayu, dan secara tak sengaja para guru harus membuka buku baru untuk mempelajari bahasa Inggeris demi mengikuti arus kemajuan. Akhir sekali, ibu bapa turut ambil serta dalam hal ini kerana mereka terpaksa menghabiskan masa rehat mereka di rumah untuk membantu anak mereka dalam penguasaan bahasa Inggeris, sedangkan mereka sudah dihantar ke sekolah. Perkara ini terjadi apabila anak-anak tidak dapat memahami apa yang dipelajari di sekolah kerana kurang memahami apa yang dikatakan oleh guru akibat penguasaan bahasa Inggeris yang lemah. Ibu bapa yang tinggal di luar bandar sudah tentu akan menghantar anak mereka ke kelas tambahan kerana mereka tidak mempunyai pendedahan yang mendalam dalam bahasa Inggeris ini, tetapi inisiatif ini memakan belanja yang banyak, malah pendapatan keluarga di luar bandar tidak seberapa banyak. Bukan itu sahaja, kebanyakan kelas tambahan terletak di luar bandar kerana populasi penduduk bandar yang ramai jadi ini akan memberi kesusahan yang besar kepada mereka yang duduk di luar bandar untuk menghantar anak mereka ke
kelas tambahan kerana kedudukan yang sangat jauh luar bandar dan bandar. Ibu bapa ingin memberikan pendedahan awal kepada anak mereka, tapi apakah daya sekiranya ibu bapa tidak pandai dalam bertutur dalam bahasa Inggeris. Perkara ini sangatlah tidak adil kepada keluarga yang tinggal di kawasan luar bandar kerana mereka mempunyai banyak kesusahan untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh sebab itu, PPSMI ini akan memberi banyak beban kepada ibu bapa yang tinggal di kawasan luar bandar disebabkan kesusahan yang dialami mereka dalam mencari pelbagai inisiatif untuk membantu anak mereka. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya akan berikan kepada pembentangan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil bin Zamri. Saya akan teruskan pembicaraan kita, iaitu dapatan dan cadangan. Okey. So, untuk dapatan kajian ini, dia telah membuktikan bahawa pelaksanaan dasar PPSMI ini bukanlah cara yang sesuai bagi menyelesaikan masalah penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar-pelajar, serta ia tidak meningkatkan penguasaan pelajar-pelajar terhadap ilmu sains dan matematik. Malah, ia memberi impak negatif kepada guru dan pelajar yang mana mereka terpaksa menghadapi tekanan yang amat berat bagi pengajaran dan pembelajaran. Terdapat juga setengah pelajar dapat memahami soalan dalam bahasa Inggeris tapi masih tidak dapat menyelesaikan suatu soalan tersebut dalam bahasa Inggeris disebabkan masih ramai pelajar yang mengalami kesukaran untuk memberi respon dalam bahasa Inggeris. Maka jika dasar PPSMI yang mengingkari prinsip pendidikan ini diteruskan oleh kerajaan, pelajar-pelajar generasi yang akan datang akan menjadi mangsa dan juga akan membuatkan mutu pendidikan teknologi negara kita semakin lemah. Akhirnya, ia akan mempengaruhi perkembangan negara kita dan akan menjejaskan daya saing antara negara-negara yang lain. Terdapat beberapa pendapat atau cadangan yang dapat kita lakukan untuk mengelakkan isu ini. Okay, so jom kita pergi ke cadangan yang pertama. So, cadangan yang pertama iaitu penggunaan bahasa ibunda. Okay. Keberkesanan dan kelebihan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar tidak kita ragui kerana telah diajar semenjak kita kecil, malah memang menjadi amalan umum di sejagat. Penggunaan bahasa ibunda juga akan memudahkan pelajar-pelajar untuk faham ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berbanding memahami bahasa asing yang perlu memahami dulu istilah-istilah yang tertentu bagi bahasa tersebut. Tambah pula, penggunaan bahasa ibunda sebenarnya banyak digunakan oleh negara-negara yang lain. Contohnya negara Perancis, China, Jerman, Jepun, Korea untuk mempelajari sains dan matematik dan telah terbukti memang mencapai kejayaan besar. Jadi dengan pelaksanaan dasar PPSMI ni yang bukan bahasa ibunda tidaklah munasabah bagi mana-mana kaum di negara kita. Okey, seterusnya kita akan pergi ke cadangan kedua iaitu penggunaan peribahasa. So, penggunaan buku rujukan dengan menggunakan bahasa yang sama dengan buku teks memang akan memudahkan lagi pelajar untuk memahami kerana terdapat penggunaan istilah tertentu dalam matematik yang perlu penguasaan pelajar. Oleh itu, terdapat cadangan untuk menggunakan peribahasa pada buku teks yang mana sebenarnya adalah alternatif yang bagus untuk memberikan pelajar menganalisis kedua-dua bahasa serta dapat memberi pendedahan pada bahasa Inggeris. Selain itu, secara tidak langsung pelajar dapat belajar dan membiasakan diri untuk mengenal pasti istilah-istilah tertentu dalam bahasa Inggeris disebabkan terdapat dua bahasa dalam buku yang mana pelajar
tidak lagi memerlukan kamus untuk memahaminya. Dengan ini, pelajar tidak akan tertekan kerana tidak dipaksa untuk menggunakan mana-mana bahasa, dan kualiti pendidikan sains dan matematik di negara ini akan bertambah kerana pelajar dapat belajar dan memahami kedua-dua bahasa tersebut. So, mari kita ke cadangan yang ketiga. So, untuk cadangan yang ketiga iaitu pengasingan pelajar. So, cadangan saya ni dia jika kerajaan masih mahu melaksanakan dasar PPSMI ini, dia perlu membuat pengasingan pelajar secara selektif. Iaitu pelajar bebas untuk memilih bagi belajar dalam bahasa yang mereka inginkan. Akan tetapi pelajar perlu diasingkan sama ada kelas ataupun sekolah yang khas bagi memudahkan pengajar untuk mengajar dalam bahasa yang tertentu saja, dan mereka tidak akan bercampur. Dengan ini, kumpulan minoriti ini tetap berpeluang untuk mencuba dasar yang dilaksanakan ini. Kesannya, kumpulan ini dapat menjadi contoh kepada pelajar yang lain dan dapat memberi semangat bagi mencuba pelaksanaan dasar PPSMI ini, sekaligus dapat mewujudkan rasa ingin belajar dalam bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Okay, so kesimpulannya, daripada perbincangan berkenaan kajian yang kita perolehi, pelajar-pelajar masih lagi lemah dan tidak bersedia dalam penggunaan bahasa Inggeris pada peringkat umur yang rendah. Pelajar masih tidak mampu menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian mereka disebabkan kekurangan pendedahan terhadap penggunaan bahasa Inggeris. Tambahan pula, pelajar akan semakin tidak berminat untuk belajar sains dan matematik. Ekoran dasar yang dilaksanakan itu akan menyukarkan lagi pembelajaran mereka. Masalah masa dan bahasa akan buatkan pelajar hilang tumpuan kerana mereka tidak memahami bahasa yang digunakan. Seterusnya, pendidikan adalah salah satu bahagian yang penting dalam agenda pembangunan di negara kita. Khasnya seperti dalam rancangan Malaysia ke-9, yang mana pendidikan sangat memainkan peranan yang penting bagi merealisasikan teras kedua, iaitu meningkatkan keupayaan dan inovasi di negara dan memupuk minda kelas pertama agar matlamat menjadi negara yang maju akan tercapai. Walau bagaimanapun, terdapat lagi kekurangan dalam sistem pendidikan yang sedia ada. Selain dasar PPSMI yang telah dibincangkan, yang tidak sesuai dengan keperluan semasa dan perlu dikaji semula demi kepentingan negara. Kita perlulah membina bangsa Malaysia yang berasaskan budaya bangsa asal serta membina ketamadunan negara yang berpandukan nilai sekunya, kerana bahasa Melayu ilmu tinggi adalah prasyarat keharmonian, kehormatan dan kewibawaan sebuah negara bangsa. Oleh itu, sistem pendidikan yang diamalkan mestilah menepati keperluan semasa untuk mencapai matlamat negara kita. So, itu sahaja daripada pembentangan kami semua. Terima kasih.